jiran dia dapat, nikmat jiran dia dapat. Jadi kita buat ibadat. Sudah tentu akhlak dia. Kita kat Mekah hati kita bersih tu kan. Mak bapak kita pada tempat yang sewajarnya. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. A'udzubillahi as-sami'il alim minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Amma ba'du. Yaqulullahu ta'ala fil Qur'anil Karim ba'da a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa man ahsanu qawlan mimman da'a ila Allahi wa 'amila shalihan. Wa qala innani minal muslimin. Siapakah yang lebih baik perkataannya daripada orang yang menyeru kepada Allah lalu beramal dengan amal yang soleh dan berkata sesungguhnya aku terdiri daripada orang-orang yang menyerah. Surah Fussilat ayat 33. Yang saya hormati lagi diraikan panelis kita dalam program Sembang Santai Geng Ustaz pagi ini. Kita bawakan khas daripada Hungary. Tak lain tak bukan Putri Nurliana binti Megat Ramli. Seluruh barisan kepimpinan Geng Ustaz, tuan-tuan, puan-puan, muslimin, muslimat, hadirin dan hadirat, sahabat dan sahabiah, kepada sahabat-sahabat yang bukan Islam, salam sejahtera, selamat pagi. Mudah-mudahan kita dikurniakan pada hari ini pagi yang baik, yang penuh keberkatan, pada masa yang cukup berkat iaitu yang dipanggil waktu duha, yang mana cukup baik kalau kita dapat mengamalkan salah satu sunnah ataupun solat sunat duha yang diamalkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sahabat-sahabat yang dikasihi oleh Allah Subhanahu wa taala, dalam siri-siri program penerangan Geng Ustaz bersama dengan rakan-rakan semua daripada program fasa pertama kempennya tentang vaksin dan juga kerja-kerja mengimarahkan iaitu proses-proses vaksinasi di beberapa tempat di dalam Malaysia. Begitu juga dengan program kita hari ini merupakan rentetan lanjutan daripada program-program kita semalam dan sebelumnya. Semalam kita 2 hari lepas saya bersama dengan sahabat kita daripada bumi Makkahul Mukarramah. Kemudian semalam bersama dengan sahabat kita daripada England. Dan insyaAllah pagi ini kita bersama dengan sahabat kita daripada Hungary. Apa khabar orang Hungary? Alhamdulillah, sihat walafiat. Ustaz apa khabar? Alhamdulillah. Sahabat yang dikasihi oleh Allah Subhanahu wa taala, saya nak membawa sedikit senario pagi ini. Apa yang berlaku pada hari ini merupakan pusingan ataupun merupakan ulangan daripada sejarah yang lampau. Sebab itu dalam Al-Quran ini, kalau kita sebagai orang Islam, orang yang beriman, yang biasa dia deal, bermuamalah dengan Al-Quran. Sebab itu setiap kali kita baca Quran, Quran itu sentiasa baru dan segar. Kalau kita baca tentang cerita Fir'aun, kita rasa baru semalam Fir'aun itu ditenggelamkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Bila kita baca tentang kaum Nabi Lut, kita rasa baru semalam saja bumi Sodom itu Allah terbalikkan, Allah timpakan. Bila kita baca tentang Rasulullah, seolah-olah Rasulullah tu masih bersama dengan kita. Saya nak petik bahawa bila mana Allah menyebutkan di dalam Al-Quran sebagai contoh surah Hud, surah Hud ayat 100.
Allah menyebut dengan perkataan dzalika min amba'il qura naqussuhu 'alaika min haqa'imun wa hasid. Sesungguhnya apa yang dikatakan tamadun-tamadun yang pernah wujud, kerajaan-kerajaan yang pernah wujud di atas muka bumi ini merupakan tamadun-tamadun yang pernah berada dalam kehidupan manusia. Ada tamadun-tamadun yang masih lagi bersifat kekal dapat kita tengok pada hari ini. Contoh-contoh tinggalan fizikalnya. Dan ada juga tamadun-tamadun yang telah Allah musnahkan sama sekali. Jadi bila kita lihat tentang pandemik ataupun COVID-19 yang ada pada hari ini, kalau kita rujuk pada sejarah, kita pergi pada sorotan sejarah, pernah berlaku satu flu ataupun sesama H1N1 yang pernah melanda dunia pada tahun 1918. Bermula Februari 1918, bermula di Kansas City, Amerika Syarikat. Kemudian berakhirnya pandemik ini pada April 1920. Hampir 2 tahun. Tetapi ketika itu dia telah memberikan kesan yang menimpa penyakit ini kepada 500 juta penduduk dunia dan telah membunuh lebih daripada 50 juta nyawa yang dianggarkan, bahkan lebih daripada 50 juta orang. Tetapi bila kita tengok tahun ini, kita ambil tahun 2021, berada di hujung daripada 2019, bawa 2020 dan 2021, COVID-19 ini dia telah menyebabkan 190 juta 653,916 orang yang positif ataupun kes yang berlaku. Dan setakat ini, pagi ini, seramai 4,096,909 orang yang telah meninggal dunia. Jadi seolah-olah sejarah itu kembali. Cuma bezanya dalam keadaan masa dulu tidak ada internet, tidak ada apa kita katakan Facebook, tidak ada kita katakan Telegram, tidak ada WhatsApp. Dalam keadaan dunia ketika itu setenang-tenangnya, dalam keadaan Allah uji setelah 103 tahun. Dan sahabat-sahabat yang saya kasih sekalian, dan insya-Allah apa yang kalau sahabat-sahabat tengok dalam paparan-paparan internet, dalam breakout dunia, dalam statistik perangkaan, dan sekarang yang paling tinggi sekali ialah Amerika Syarikat. Amerika Syarikat dengan kes yang paling tinggi, yang mana Amerika Syarikat itu kalau kita lihat, itulah jumlah yang ada pada hari ini, diikuti dengan negeri India, Brazil, Rusia, Perancis, Turki, United Kingdom dan negeri-negeri yang lain yang boleh kita sebutkan Rusia, United Kingdom, kemudian Jerman dan sebagainya. Kalau saya bandingkan dengan apa yang berlaku dalam flu Spanyol 1918, iaitu 103 tahun yang lampau, sasaran yang paling dahsyat menimpa juga kepada negara Eropah dan juga pada masa sekarang, masa moden kita, era kita juga menimpa kepada negara-negara barat. Sahabat yang dikasihi sekalian, dan bila kita bawa perangkaan-perangkaan statistik daripada sumber-sumbernya, ada yang mengatakan itu tak valid, itu tak accurate, benda itu tak betul dan sebagainya. Jadi dalam program-program siri-siri penerangan dan juga kejayaan vaksinasi yang berlaku seluruh dunia, geng ustaz membawakan paparan daripada mereka-mereka yang duduk di negeri tersebut sebagai satu perkongsian, satu pencerahan. Seperti semalam banyak perkara-perkara yang dapat kita jelaskan pada negara United Kingdom. Dan pagi ini kita bersama dengan sahabat kita daripada negeri Hungary, salah seorang pelajar kita daripada Pack University Hungary, yang akan berkongsi dengan kita pengalaman-pengalaman dia. Jadi buat lontaran pertama, bolehlah Putri Nurliana untuk berkongsi dengan kita pengalaman beliau berada dalam situasi duduk di negeri Hungary, yang mana dalam keadaan perkongsian kepada kita apa yang kita lihat perkembangan yang cukup baik mengenai Hungary dalam proses back to normal, balik kepada kehidupan biasa dalam melakukan aktiviti rutin biasa sebagai satu perkongsian awal. Dipersilakan. Silakan Putri. Hai, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat pagi buat semua penonton di laman page Facebook geng Ustaz Cinta Ulama dan juga geng Surah Putrajaya.
Yang terlebih dahulu saya ingin memperkenalkan diri saya. Nama saya Puteri Norliana binti Bukit Ramli. Saya berumur 34 tahun dan sekarang ni saya berada di Budapest, Hungary. Sedang melanjutkan pengajian saya di bidang master iaitu Master Advanced Practitioner Nursing dan saya sedang buat specialization intensive care ataupun ICU. Okey, jadinya tentang Ustaz bertanyakan tentang pengalaman peribadi. Kata saya di sini, kata Alhamdulillah setakat ni kami dah kembali ke kata norma lama yang bukan lagi kata norma baharu sekarang ni yang mesti kena patuhi SOP, yang perlu pakai face mask, tapi di Hungary nampaknya sudah kembali seperti waktu yang sebelum Disember 2019. Okey, jadinya Alhamdulillah lah kata setakat ni di sini dah kembali seperti normal. Okey, seperti yang mana yang kita boleh tengok dekat dalam paparan video ataupun di paparan di skrin sekarang ni, itu antara video yang telah saya ambil. Ini adalah di antara pada masa awal-awal hari tu di Hungary sudah tak perlu lagi wajib pakai face mask di kawasan publik. Inilah di antara kata suasana di page Hungary. Samalah kata seluruh Hungary pun lebih-lebih kurang macam ni, sama ada di Budapest ataupun di tempat saya sekarang ni. Ya. Okey, kalau kita tengok dengan background Puteri yang memang terlibat dengan medicine ataupun tentang mereka-mereka yang ada pengalaman dalam pengurusan kita kata kesihatan boleh selitkan sedikit tak apakah yang kalau kita kata dengan dimaksudkan dengan kategori-kategori yang kita kata orang-orang ataupun mereka yang ditimpa dengan penyakit COVID-19 ini, sebab ada yang beranggapan bila sebut vaksin, maknanya bila dah suntik automatically dia sihat dan COVID-19 hilang. Kan dalam keadaan kita ni, apa yang kerajaan, kalau kat Malaysia kita ada PIK, kita ada program imunisasi peringkat kebangsaan dalam kita nak wujudkan herd immunity ataupun immunity kelompok. Apa sebenarnya yang kita nak rakyat faham bahawa apa yang kita lakukan pada hari ini, apa yang kita nak capai sebenarnya dalam kita nak menghalang COVID-19 dan juga kita nak berikan satu perisai atau resisten kepada rakyat daripada terkena 5 kategori ini. Mungkin boleh sedikit kupasan. Silakan. Okey. Untuk pengetahuan semua, sebelum saya datang ke sini sebagai seorang pelajar sepenuh masa di Hungary, sebelum ini saya adalah seorang jururawat di hospital kerajaan di Mekah. So jadinya saya kiranya hidup saya sebelum dan selepas pandemik ini, saya lihat bagaimana berlakunya pandemik COVID-19 ini bermulanya di Saudi daripada awal sampailah ke muncak COVID-19 ni di Mekah dan juga bermulanya gelombang kedua dan ketiga di Hungary. So jadinya saya nampak kata sebelum dan selepas vaksin, yang sebelum teruk dan selepas teruk COVID tu dekat Saudi dan juga di Hungary. So apa yang saya ingin kupaskan di sini, masa saya join mission COVID di hospital kerajaan di Mekah iaitu di Arafah, saya bekerja di 2 tempat pada masa itu. Saya bekerja dekat hospital di Arafah itu adalah untuk kategori 1 dan kategori 2 iaitu yang tidak bergejala. Iaitu dia macam MAEPS. Kalau dekat Malaysia tu adalah MAEPS Serdang, adalah untuk pengumpulan pesakit-pesakit yang tidak bergejala iaitu berada di Arafah. Kata saya bagi kata dia punya contoh tu macam itulah. Dan kemudiannya pada masa itu saya bekerja selama 28 hari di hospital Arafah dengan pesakit non-kritikal. Dan hari yang ke-29 saya dipindahkan pula ke hospital besar iaitu kalau dekat Malaysia tu boleh katakan macam hospital Sungai Buloh iaitu untuk pesakit tahap 4 dan tahap 5. So jadinya saya bekerja dengan pesakit non-kritikal dan pesakit kritikal tahap 5. Kenapa saya dipindahkan tu kerana sebelum ini saya adalah seorang ICU specialist nurse. So jadinya mereka perlukan perkhidmatan saya untuk bekerja dengan pesakit-pesakit kritikal. So jadinya pada masa itu saya nampak bagaimana kehidupan pesakit COVID yang bukan kritikal dan juga pesakit kritikal saya lihat setiap hari, yang mana saya rasa bila orang kata COVID-19 itu tak wujud,
ataupun COVID-19 itu tipu ataupun COVID-19 itu hanyalah demam selsema batuk biasa, itu mungkin hanyalah andaian. Tapi apa yang kami lihat setiap hari masa saya bekerja di Hospital Al-Noor itu, setiap hari saya lihat macam mana kata pesakit tu betapa terseksanya mereka kata menghadapi penyakit ini. Kata dengan saya lihat X-ray setiap hari, saya lihat macam mana result darah setiap hari. So saya rasa betapa insaf juga diri ni bila tengok pesakit COVID-19 kritikal tahap 5 masa saya bekerja di Saudi. Tapi itu kata masa Saudi tu adalah belum lagi program vaksinasi tu belum lagi masa tu pada bulan sebelum bulan 7 tahun 2020 tahun lepas. Dan masa saya sampai ke sini pula baru berlakunya gelombang kedua dan gelombang ketiga di Hungary. So saya lihat macam mana kata dia punya graf tu peak dan turun dan peak semula pada bulan 3 dan bulan 4. Dan apa yang saya lihat di sini selepas program imunisasi pada bulan 4 dan 5 di Hungary, betapa perubahan besar yang kami nampak dan kata membawa kesan dan hasil yang baik selepas program imunisasi itu. So jadinya, tapi apa yang saya ingin tekankan di sini, vaksin bukanlah untuk menjadikan manusia itu kebal, tapi vaksin itu adalah sebagai satu langkah pencegahan. Saya rasa selama 2 tahun kita dah celebration pun kata virus COVID-19 ni dah 2 tahun. Okey, so saya rasa serba sedikit lah kata orang kita tahu dah apa itu vaksin, macam mana vaksin itu berfungsi dan berapa peratusan vaksin tu boleh mencegah daripada terkena virus COVID. Dan macam yang baru-baru ni KKM pun ada keluarkan satu statistik di mana ramai staf KKM walaupun dah diberi 2 vaksin tapi masih terkena. Tapi kita kena lihat juga berapa keperatusan staf KKM tu yang terkena dalam kategori yang berapa. So kita itu yang kita nak tengok, kita nak cegah daripada virus COVID ni menjadi lebih teruk. So itulah dia kata ulasan kupasan sedikit tentang vaksin dan juga COVID ni. Okey, kita dah nampak sikit kata lontaran awal kita tentang apa tu keberkesanan kepada vaksinasi itu, program vaksinasi itu sendiri. Alhamdulillah bila awal hujung Mac, kita 18 Mac silap saya baru kita dikenakan dengan MCO yang pertama oleh kerajaan Malaysia, dan 17 tu saya masih dalam perjalanan daripada Turki membawa jemaah. Dalam keadaan benda ni masih baru, cuma di setengah tempat di Turki dalam keadaan ketika itu banyak berita-berita daripada jiran dia, Greece, cukup dahsyat cara peningkatan dalam keadaan naiknya cukup laju. Dalam suasana demikian, saya lihat banyak tempat-tempat yang nak kita lawat sudah mula ditutup. Kemudian banyak penerbangan di cancel. Kemudian berlakunya demonstrasi macam nak pergi perang dekat airport tu kelang kabut. Jadi saya ni ketika itu di dalam pemikiran saya, macam mana saya nak lepaskan jemaah ni, kita nak balik semula ke Malaysia. Macam-macam masuk dalam kepala ni. Kalaulah tak boleh balik, kena cari tempat nak stay back, cari tempat nak tinggal dari sudut accommodation, makan dan sebagainya. Macam-macam pemikiran sehinggalah kita berjaya walaupun kita stuck lebih kurang dalam 8 jam. Akhirnya kita sampai ke Malaysia, terus saja PKP MCO yang pertama. Jadi sahabat-sahabat, apa yang saya nak sebut ialah kita lihat betapa keadaan ini cukup cepat berlaku. Dia punya spreading dia punya cara dia merebak tu cukup luar biasa. Tapi bila saya tengok malam tadi dan bila saya perhatikan dalam keadaan Hungary ni cukup menarik. Cukup menarik. Saya tengok statistik dia, mungkin nanti Putri dia boleh sembang dengan kita. Kalau saya mengambil kira total daripada 20 dan 21, jumlah kematian di Hungary lebih kurang 30,000 kematian ataupun kita kata death cases dia 30,000 kes. Kemudian bila kita tengok di dalam sana dia di antara dua fasa ini terdapat kita kata gelombang-gelombang yang luar biasa. Kalau kita tengok pada tahun 2020 setakat sampai Jun kita tengok Januari jumlah kes iaitu jumlah kes 45K. Kemudian meningkat bulan Februari 61K.
kemudian Mac cukup luar biasa, lonjakan kepada 223,834 kes, kan? Kemudian pada April dia menurun 126K, kemudian Mei dia turun 25K, kemudian Jun dia turun kepada 3,590 kes, dalam keadaan ini kita nampak satu lonjakan dan juga penurunan yang begitu drastik. Mungkin orang Hungary boleh cerita sikit, boleh kita kaitkan dengan vaksinasi dan mungkin kita masukkan juga langkah-langkah kerajaan dalam mengawal ataupun berhadapan dengan serangan yang cukup luar biasa. Silakan Putri. Okey. Tentang soalan dan yang daripada pihak Ustaz ajukan ni, memang benar, di sini di Hungary program imunisasi itu telah bermula daripada bulan 12 lagi tahun lepas. Maksudnya dia agak awal berbanding dengan negara-negara lain. Kata di mana negara lain masih lagi berfikir-fikir nak beli vaksin apa, masih lagi bermesyuarat tengah fikir-fikir mana vaksin yang baik, mana vaksin yang bagus. Tapi di Hungary dan seluruh negara Eropah dah ambil langkah yang lebih awal dengan beli vaksin. Sebab untuk pengetahuan di Eropah agak teruk pada tahun lepas. Di Itali memang sangat teruk. Even di Hungary pun sama, sangat teruk. Memang benar. Okey, tapi mereka ni buat kata langkah yang drastik, beli vaksin dalam jumlah yang banyak dan pelbagai. Di Hungary untuk pengetahuan semua, kami terima 8 jenis vaksin iaitu Pfizer, Moderna, AstraZeneca, Sinopharm, Sputnik V, Janssen dan juga CanSino Covishield. Tapi dua yang terakhir ni, CanSino dan Covishield tidak lagi diguna pakai, tapi kami masih terima 6 jenis vaksin. So jadinya kata semua vaksin ni cukup untuk semua peringkat umur dan diberi secara berperingkat seperti di Malaysia juga. Okey, jadinya apa tindakan mereka ni? Yang pertamanya mereka beli vaksin dalam jumlah yang banyak dan pelbagai. Okey, jadi itu yang pertama dan cukup untuk semua peringkat umur. Yang keduanya, apa yang tindakan kerajaan buat iaitu mereka laksanakan mass vaccination, iaitu program imunisasi secara besar-besaran pada bulan 4 dan bulan 5 hari tu. Kiranya pada bulan 12 hari tu diorang dapat, kata macam bagi apa je yang dapat bagi dulu. Masa awal-awal hari tu dapat AstraZeneca dengan Pfizer serta Sinopharm. Okey, mereka bagi. Lepas tu bila dah bulan 4-5 tu diorang ambil dalam jumlah yang banyak dan boleh katakan setiap hari saya dapat email dan 2-3 hari saya dapat email dan email lagi kata sebagai reminder untuk saya datang vaksin, sedangkan saya dah dapat vaksin daripada saya bulan 2 hari tu. Tapi orang kata itu untuk sesiapa sahaja lagi yang masih belum dapat vaksin. So mereka memang panggil, memang sangat committed untuk semua rakyat dan penduduk di Hungary dapatkan vaksin secara percuma. Orang kata walaupun itu bukanlah rakyat negara ini tapi mereka beri secara percuma. Okey, yang ketiganya apa yang mereka buat di sini antara tindakan kerajaan yang saya agak puji iaitu kepimpinan kuku besi yang mereka laksanakan. Apa yang dimaksudkan dengan kuku besi itu ialah Perdana Menteri Hungary iaitu Viktor Orban tak pernah pun menyatakan di mana-mana yang vaksin itu wajib. Tak pernah. Tapi mereka keluarkan peraturan iaitu no vaccine, no entry. Bermaksud sebelum ini kami perlu tunjukkan proof of vaccination sebelum nak pergi dine in masuk ke restoran. Ataupun macam sebelum ni saya pergi tengok bola dekat stadium, saya perlu tunjukkan saya punya kad vaksin ataupun proof of vaccination sebelum saya dapatkan saya punya wristband sebelum saya masuk ke stadium. Jadinya pada masa itu, apa yang saya kata lihat dekat dalam stadium ni, 100% pengunjung di dalam stadium ini semua sudah divaksinasi. Kata itulah dia kata tindakan kerajaan yang membuatkan walaupun vaksin tak wajib tapi mereka kena ambil. Tak ada vaksin, tak boleh nak buat aktiviti harian, tak boleh nak pergi ke fakulti, tak boleh nak pergi nak pergi ke gym ataupun tak boleh nak attend wedding. Even nak pergi majlis kenduri kahwin pun perlu tunjukkan proof of vaccination baru boleh masuk ke dalam dewan kata majlis perkahwinan. So itulah di antara 3 tindakan yang kata telah membawa kepada kejayaan program imunisasi dekat Hungary yang macam mana kami alami dekat sini sekarang ni. Ya. Menarik, sungguh menarik. Jadi macam kita lihat macam bermula dengan Saudi hari itu, kemudian England,
hari ini Hungary, kita nampak ada pendekatan-pendekatan yang cukup luar biasa. Mungkin boleh kita kata Puteri dia sebagai orang kata rela paksa kan? Kata sebagai rela paksa, sebab tu saya gelarkan dia sebagai kepimpinan kuku besi. So ramai orang kata macam, apa tu kuku besi pun? Lepas tu saya terangkan apa kuku besi. Dia tak wajib tapi kena ambil. So jadi orang kata sukarela kena paksa ambil juga. Kemudian saya nampak Puteri tunjuk dalam Facebook Puteri tu dia cut maknanya siapa dah second dose dia dapat kan macam IC tu. Yes, betul. Actually dekat sini ada tiga benda yang kami guna pakai, iaitu satu pasport vaksin yang macam yang kad vaksin tu. Okay, yang keduanya dia ada apps macam My Sejahtera juga. Nama dia EESZT, dan lagi satu apps tu adalah diguna pakai di seluruh negara-negara Hungary, iaitu 28 negara Hungary Eropah menggunakan satu aplikasi yang sama, iaitu Digital Green Certificate. Bermaksud saya hanya perlu pergi ke Slovenia ataupun pergi ke Switzerland ke ataupun pergi ke Poland ke, gunakan aplikasi yang sama. Orang kata semua penduduk di Eropah pakai satu aplikasi. Maksudnya kami penduduk dekat Eropah ni boleh pergi ke mana-mana, tunjuk je masa dekat airport kata aplikasi Digital Green Certificate. Guna satu je, tapi dalam Digital Green Certificate tu ada segala detail. Ada 3 perkara utama yang mereka letak dekat dalam apps tu adalah jenis vaksin, bila ambil. Yang keduanya bila last kena COVID, bila recover, dan yang ketiganya test PCR. Kalau ada, kalau positif ke ataupun negatif, ada 3 benda dekat dalam aplikasi Digital Green Certificate. Dia baru je lagi 1 bulan 7 hari tu kami mula pakai. So katanya senanglah untuk nak pergi ke mana-mana di seluruh negara Eropah, hanya gunakan satu sahaja aplikasi. So tak perlulah nak kena print apa. So itu sahaja yang diguna pakai dekat seluruh negara Eropah sekarang ni. Hungary ada berapa juta penduduk? Puteri? Dekat Hungary lebih kurang dalam 98 juta macam tu. Oh, 98 juta. Maknanya kalau kita tengok Malaysia ni sangat orang kata lebih beruntung dalam suasana sekarang, sebab Hungary 9 juta something, kemudian kematian dalam tempoh 2 tahun hampir 30,000 orang. Tetapi Malaysia kalau kita tengok, walaupun penduduk dia 32 juta something, penduduk Malaysia yang terlibat dengan kematian akibat COVID-19 ialah 6,446. Ini perangkaan semalam. Dalam keadaan dibanding dengan Hungary lebih worse lagi. Lepas tu kalau kita tengok beberapa daripada tulisan-tulisan pengakuan-pengakuan, antaranya daripada The Sydney Morning daripada Australia, mereka mengatakan bahawa 15 Julai yang lalu, Malaysia now has one of the world's fastest vaccination rates. Bahawa Malaysia ni antara negara yang terpantas, yang tercepat dalam proses ataupun program vaksinasi kepada rakyat. Kemudian kalau kita tengok countries that perform the most COVID-19 vaccination in the last week. Dan kita tengok pertama Canada, kedua Ireland, ketiga Denmark, yang keempat Malaysia. Keempat Malaysia. Bawah-bawah tu kita nampak Ecuador, Italy, kita nampak Uruguay dan Turki. Jadi kadang-kadang kita lihat, minta maaf dengan izin, bahawa orang-orang yang mengatakan Malaysia lambat, Malaysia ni tak efisien dalam menangani gejala ini, tembak dekat Facebook, tembak dekat TikTok, tembak kat media sosial, medsos. Dalam keadaan kadang-kadang benda-benda macam ini, mereka tidak melihat satu comparison dengan negara-negara lain yang kita rasa agak ke belakang. Dalam keadaan Malaysia ini dah step forward ke depan. Malaysia ni antara negara-negara yang boleh kita bariskan dengan negara-negara yang maju, Kanada, Ireland, Denmark yang saya sebutkan sebentar tadi. Jadi sahabat-sahabat sekalian, mungkin Puteri boleh cerita sikit dari sudut reaksi dan interaksi rakyat dalam program-program yang ada di Hungary. Sebab dalam isu-isu kita kata anti-vaksin, tadi saya scroll balik lah. Tadi semalam saya tengok balik post-post saya dalam TikTok, dalam media sosial. Ada ramai lagi yang mengutuk, mengatakan geng ustaz ni ejen Yahudi, geng ustaz ni ejen Dajjal, geng ustaz ni terlibat dengan apalah macam-macam. Saya nak sebut bahawa sahabat di luar sana, geng ustaz ini satu NGO, Pertubuhan Pendokor dan Pencetak Ulama, so-called geng ustaz. Kami ni, tim kami ni ada doktor pakar. Kami ni ada asatiza, ada ustaz, para alim ulama.
ada aktivis-aktivis, dan kami bergerak ni free of charge. Kami bergerak ni memang tidak ada bayaran. Kami bergerak ni di atas rasa kesedaran, awareness kami. Kami alert bahawa menyelamatkan nyawa itu merupakan satu perkara yang wajib, dan menolong orang juga satu perkara yang dipanggil perkara yang mulia. Dalam keadaan kita lihat, bila mana kita bawa setakat semalam kan, setakat semalam kita bawa sampai beberapa negara sebagai paparan pada sahabat-sahabat yang duk kutuk saya, kutuk Ustaz, saya tak kisah. Kerana kami ada asas, kerana perjuangan ini perjuangan untuk menyelamatkan manusia. Bahawa kita dah bawa bahawa senario yang berlaku di Mekah, di England dan di Hungary pagi ini, saya dapat membayangkan kalau Malaysia dapat mencapai sasaran kalau tidak 60%, rakyat yang mengambil vaksinasi ini, vaksin, saya sangat yakin dan sangat-sangat optimis bahawa Malaysia juga boleh mewujudkan yang kita kata herd immunity kelompok, dan insya-Allah kita boleh balik kepada normal asal kita, back to normal dari sudut kita nak beribadah satu keutamaan kepada umat Islam. Jadi sahabat-sahabat yang saya nak sebut bahawa tadi boleh mungkin Puteri boleh cerita sikit, mungkin ada tak pahaman-pahaman pada rakyat yang mungkin yang anti vaksin dan mengatakan tak perlu pada vaksin di Hungary sana. Ada tak benda macam ni, dan apakah tindak kerajaan dalam menangani benda-benda yang seperti ini? Silakan Puteri. Okey. Sebenarnya saya agak bersetuju dengan Ustaz tentang pasal vaccination rate dekat Malaysia sekarang ni. Saya memang agak gembira sebab dekat sini kami hanya perlukan 5 bulan sahaja untuk tak perlu lagi pakai face mask. So jadinya saya sangat yakin bila kerajaan Malaysia sekarang ni mempercepatkan kadar vaksinasi itu. So, dan saya sangat yakin mungkin dalam masa 2 bulan ataupun 3 bulan macam mana yang kami alami dekat sini, macam tu juga nanti kata rakyat Malaysia akan alami. Kata memang sekarang ni saya agak happy bila tengok kadar vaksinasi dekat Malaysia tu. Dan memang rasa I'm very proud. Okay, pasal yang tentang reaksi rakyat dekat sini, tak dinafikan dekat mana-mana pun, walaupun dekat Hungary terdapat ada kata gerakan ataupun kumpulan yang untuk menentang ataupun anti-vax, seperti mana juga yang saya dengar dekat Malaysia ada gerakan untuk anti-vax dan menakut-nakutkan penduduk dekat Malaysia. Sama juga di sini, dan yang paling ketara sekali pada tahun lepas, lebih kurang dalam bulan 9-10 hari tu, ada satu gerakan ni ataupun satu kumpulan, dan yang lagi mengejutkan lagi, kumpulan ni diketuai oleh seorang ahli farmasi untuk menentang pemakaian face mask. Saya pun agak rasa kenapalah perlu medical staff, sebab pada saya medical staff ni lebih tahu ataupun lebih cakna tentang apa itu COVID, apa itu vaksin, dan perlu lebih kata educate, mendidik masyarakat. Tapi ini tak, ini dah terbalik. Ahli farmasi pula yang kata mengetuai gerakan untuk menentang kerajaan untuk pemakaian face mask. Macam orang kata itulah human rights, kenapa nak kena pakai face mask. Tapi nampaknya gerakan tu tak berjaya. Sebab bila COVID dekat sini semakin teruk, nampaknya macam rakyat dekat sini lebih takutkan virus tu berbanding dengan apa yang mereka nak cuba bawakan, iaitu COVID ni COVID ni tipu, COVID ni hanyalah ada demam sesama biasa. Tapi nampaknya rakyat dekat sini lebih pengaruh kepada kerajaan, bukanlah pengaruh kepada yang gerakan-gerakan yang macam ni. Kalau tak manakan tidak, dekat Hungary sekarang ni lebih kurang 95% rakyat berdaftar. Ada yang masih belum divaksin, tapi kebanyakannya adalah itu tinggal di pedalaman. Kebanyakan yang di bandar boleh katakan semua sudah pun divaksin. Yang tinggal sekarang ni mereka lebih fokus kepada kanak-kanak umur 12 tahun ke 17 tahun. Kebanyakan dewasa sudah divaksinkan. Okey, itu yang pertama tentang gerakan itu. Tapi tak berapa ketara sangat tentang anti-vax ataupun kata macam tak berapa dah berjaya lah influence tu dekat sini. So kata itulah antara kenapa Hungary boleh capai kata tahap yang bagus setakat ini. Okey, yang keduanya yang kata reaksi dan interaksi tu, saya boleh katakan penduduk dekat sini agak berdisiplin.
iaitu mereka patuhi temu janji. Sebab saya ada dengar juga dan saya ada baca tentang rakyat Malaysia sebenarnya mereka ada kesedaran tentang vaksin. Tapi masih ada golongan yang 50-50 yang kita panggil vaksin hesitancy, yang mereka di atas pagar. Ini yang agak bahaya sebenarnya. Bila diorang dapat temu janji, masih lagi fikir-fikir nak pergi ke tak. So jadinya bila kita tak pergi untuk temu janji, kata benda tu akan melambatkan lagi plan dan program imunisasi untuk kita mencapai herd immunity. Okey, itu yang kata disiplin. Okey, yang ketiganya, apa yang saya lihat dekat sini, untuk pengetahuan dekat Hungary lebih kurang adalah 60% penduduk dekat sini beragama Kristen Katolik. Selebihnya itu adalah Kristen Orthodox, tidak beragama ataupun ateis, dan selebihnya itulah beragama Yahudi ataupun Jewish. Okey, apa yang saya ingin katakan dekat sini, pada 25 hari bulan 12 tahun lepas, saya antara saksi yang menyaksikan rakyat dekat sini tak ada celebration Christmas secara besar-besaran. Sebab macam mana kita dekat Malaysia, mereka telah memberi garis panduan untuk membenarkan hanya lebih kurang dalam 15 orang kalau tak silap saya untuk berhari raya ataupun menyambut tahun baru Cina. Sama juga dekat Hungary, mereka hanya membenarkan hanya beberapa orang ataupun macam contohnya 15 orang setiap kata dalam satu rumah untuk menyambut perayaan Christmas. So pada 25 hari bulan 12 tahun lepas, saya keluar dan saya rasa macam tempat saya ni macam ghost town. Sebab macam tak ada orang langsung dekat luar. Even gereja pun tak buka. Saya tak nampak pun pederi nak bagi macam ceramah ke ataupun nak buat kumpul secara besar-besaran ke, tak ada. So jadinya mereka ni agak berdisiplin dan tidak menyambut perayaan tu secara besar-besaran. So macam yang sebab lepas ni kita akan menyambut satu lagi perayaan besar dekat Malaysia iaitu perayaan Aidiladha. Dan baru je semalam saya tengok dekat tol Karak, nampaknya macam banyak kereta dah mula nak balik ke kampung. So dia agak merisaukan dan agak membimbangkan sebab kita masih belum lagi capai kata kita punya vaccination rate tu. So kita perlu beringatlah apa yang berlaku pada hari raya hari tu. Macam tu juga kita kena ingat pada next raya ni pula. So kata itulah di antara reaksi dan tindakan rakyat dan penduduk di Hungary. Kata berkenaan dengan tindakan kerajaan di Hungary. Kalau dari sudut kalau semalam di England dia ada self test, maknanya masing-masing untuk COVID ni dia buat sendiri and then dia hantar ke pihak berwajib and then KKM dia hantar balik result, either you positif ataupun negatif, kemudian dia buat further ni lah treatment. Dekat Hungary dia buat self test ke atau macam mana? Dekat sini tak ada self test, tapi hari tu bila dah kemuncak yang terlalu teruk sangat tu, saya rasa agaknya hospital pun bergelempang kot patient pesakit. So masa tu saya tengok lah, even cikgu saya adalah seorang doktor dan juga seorang lecturer. So jadinya masa dalam waktu lecture tu, dia ada cerita lah sedikit macam mereka sendiri nak kena cucuk hidung sendiri dan hantar. Sebab dah macam dah tak ada orang dah nak ambil swab untuk dia. So jadinya mereka ambil swab sendiri dan hantar sendiri. So jadi itu adalah sebagai satu langkah sendiri. Tapi tak ada self test, kata self kit tu macam mana dekat UK, dekat Hungary tak ada. Perlu pergi ke klinik ataupun hospital untuk ambil swab test dan dapat result macam tu. Kemudian dia ada macam Malaysia, kita ada MAIB, kita ada pusat kuarantin macam di Serdang, kita ada MAIB kan, dalam bentuk skala yang besar. Kalau di England semalam mereka tak ada konsep tempat kuarantin. Mereka walaupun positif just kuarantin kat rumah. Cuma nanti ada KKM akan call kan, tanya khabar. Kemudian kedua ada polis datang rumah nak memastikan bahawa dia tak pergi mana-mana, duduk di rumah. Kan? Melainkan unless dia sangat kritikal, perlukan kepada urgent treatment, so barulah dia layan. Baru dah dia layan, bawa pergi ke hospital untuk berikan bantuan. Kalau di Hungary macam mana? Ya betul, saya rasa dekat Hungary lebih kurang konsep dia macam dekat UK. Hanya perlu kuarantin di rumah kecuali yang bergejala dan yang sakit. Sebab tu sekarang ni dekat seluruh Hungary, pesakit COVID di hospital hanya ada lebih kurang dalam 86 orang sahaja pesakit COVID dekat hospital. Selebihnya tu adalah hanya kuarantin di rumah dan diberi macam satu kertas warna merah dan polis akan datang setiap hari untuk cek.
Dia akan datang, ketuk pintu ke ataupun telefon ke macam yang mana yang duduk dekat apartmen. Macam yang kawan saya sebelum ni, polis telefon pada bawah dan dia kena tunjuk muka. Betul ke ada dekat rumah, so tak boleh keluar rumah dengan dia kata dengan ada yang kertas warna merah tu. Okey, macam tu. Tapi tak ada, boleh katakan tak ada pusat kuarantin macam dekat Malaysia. So jadinya macam Malaysia jauh ke depan dan lebih baik dalam orang kata dia nak untuk pesakit-pesakit COVID ni lah yang bukan kritikal. Dan macam mana dekat Saudi juga, macam tu juga saya tengoklah dekat Saudi dan dekat Malaysia mereka ada pusat kuarantin untuk bagi pesakit bukan kritikal. Tapi dekat sini tak ada dan UK pun tak ada nampaknya. Jadi saya rasa menarik bila kita kumpulkan beberapa pengalaman daripada negara-negara yang berbeza. Kita melihat negara Malaysia juga antara negara yang cukup harmoni pendekatan dia. Contoh macam Saudi hari tu. Siapa dalam tempoh PKP, siapa keluar, okey lepas pukul 7 dia kena duduk dalam rumah. Dia keluar saja 7 malam, dia kena RM10,000. Yes. RM10,000 compound dan tak ada nego dah. Tak boleh nak nego, tak boleh nak bargain, tawar-menawar, tak ada. Maknanya ketegasan. Tetapi kalau kita tengok Malaysia ni subhanallah, bukan saja keluar boleh nego, kemudian kita rasa sangat pendekatan yang sangat lunak. Kemudian ada pula pusat kuarantin, kita lihat sahabat-sahabat kita frontliners ni yang memang terlibat kan, full timer dalam keadaan bukan orang kata kerja yang cukup mencabar kan. Kalau kita lihat apa yang mereka lalui, mereka sendiri suffer. Mereka juga manusia seperti kita. Sebab tu kita kena faham dalam konteks kita nak nyambut Hari Raya Korban ini, kita kena faham kita belum menang, kita belum berjaya, banyak lagi yang kita nak capai. Kita perlu banyak bersabar dengan ujian Allah Subhanahu Wa Taala. Dan sementara itu sahabat-sahabat di luar sana, bagi sesiapa yang ingin bertanya kepada perkembangan Hungary, insya-Allah kita lintas langsung terus ke Hungary, bolehlah tulis dan insya-Allah Ustaz ataupun abang technician kita akan paparkan soalan untuk kita kongsikan bersama. InsyaAllah kita buat two-way communication. Siapa yang nak tahu perkembangan di Hungary, banyak benda yang boleh kita tahu kerana dengan kita berinteraksi banyak benda kemelut, perkara yang dapat kita cerahkan, kita jelaskan. Sebagai contoh England semalam bila timbul isu 50,000 kes, walaupun dah ada dua dos suntikan vaksin kerana bola sepak menyebabkan kes meningkat kepada 50,000 kes. Tapi pencerahan daripada sahabat di England semalam yang saya sempat catat. Pertama, isu dia di situ rupanya dia pilot projek kerajaan. Kerajaan nak tengok keberkesanan daripada vaksinasi yang dah ambil 2 dos, lalu dia berikan syarat untuk masuk tu tadi mungkin sama macam Hungary. Dia dah ambil 2 dos, dia kawal sebagai orang kata grup kawalan. Ketika menghadiri program yang besar, skala yang besar, mereka buat 2 program iaitu konsert sebelumnya dan juga bola sepak yang berlaku hari-hari tempoh hari ataupun minggu yang lalu. Yang keduanya, bila dia buat pencerahan, walaupun dia buat sebegitu dia punya keadaan, condition syarat, dia rupanya ada orang yang di luar stadium yang tak dapat dikawal dari sudut pengambilan vaksinasinya. Yang kedua juga mereka-mereka yang masuk ke dalam stadium secara yang tidak legal dalam keadaan menambah parah lagi. Tapi bila dicerahkan semalam, saya rasa satu pencerahan yang cukup baik kerana ada orang yang sinis-sinis kata ni buat program dengan England, tengok England tu pun naik lepas ambil vaksin. Apa nak jawab geng ustaz? Tapi bila kita buat semalam, yang tanya pun tak ada pula kan. Tapi kita buat pencerahan kepada orang di luar sana. Yang kedua saya nak faham juga iaitu macam Putri cakap tu tadi, dalam vaksinasi ni bukan bila bagi vaksin saja nak katanya dia dah selamat daripada COVID-19. Kerana vaksinasi itu bagaimana kita nak membina perisai imuniti kelompok kepada masyarakat. Kesan dia kalau dia kena pun pertama dia dalam stage 1 atau 2, dalam keadaan stage yang tak teruk. Yang kedua yang kita harap langsung bila dia ada vaksinasi maka dia terlepas daripada gejala ini. Ada tak soalan-soalan setakat ini? Kalau tak ada kita nak pergi kepada perbincangan kita. Ada?
Menarik nampaknya ni. Okey, tak ada kita nak terus. Okey, melihat keadaan perkembangan yang dipaparkan dalam video, dalam gambar yang dikongsikan oleh Puteri itu, bagi saya lah sebagai orang Islam, bagi saya apa yang kita perjuangkan selama ini, yang kita nak capai lebih daripada mereka. Mereka nak bebas daripada kepungan COVID-19 untuk menjalankan aktiviti rutin harian mereka, pekerjaan, perniagaan dan sebagainya. Tetapi kita kena melihat pada aspek yang lebih besar dan lebih penting, iaitu nak kembali kepada hidup beribadah secara normal. Ini yang kita nak capai. Sebab itu bila kita cerita tentang haji, tentang umrah, tentang solat berjemaah dekat masjid surau, tentang kuliah secara fizikal, semua ini merupakan perkara-perkara yang sangat-sangat diperlukan oleh umat Islam. Okey. Apa soalannya tu? Okey. Saya nak bacakan. Ada soalan ni Puteri. Hungary adalah negara pertama di Kesatuan Eropah EU yang menggunakan vaksin Sinopharm. China dan juga Sputnik, vaksin Rusia. Boleh Cik Puteri beri ulasan bagaimana faktor penerimaan rakyat Hungary di dalam proses pemberian vaksin ini? Minta. Kalau boleh Puteri beri sedikit pencerahan. Okey, pasal yang soalan ini, pada awalnya hari tu kami tak boleh memilih jenis vaksin. Hanya kata pergi dan ambil. Lepas tu kiranya macam saya datang ke hospital, saya tak tahu pun apa jenis vaksin yang saya akan dapat. Sama ada Pfizer ataupun Sinopharm ataupun Sputnik V, AstraZeneca pada awalnya hari tu. Tapi sekarang ni, oleh kerana ada lebihan vaksin, kami dah boleh pilih vaksin apa yang kata rakyat dekat sini mahukan. So jadinya tentang penerimaan vaksin tu, ada juga yang kata memilih jenis vaksin. Ada yang tak nak Sinopharm, ada yang nak AstraZeneca, ada yang lebih kepada nak Pfizer. Itu orang kata lebih kepada itulah dia lebih kata macam mana kata tapi nampaknya dekat sini bila diberi temujanji dan dapat jenis vaksin apa pun, kami terima je. Orang kata tak adalah terlalu ketara, ataupun kalau ada pun hanyalah jumlah yang sedikit yang tak nak itu, tak nak ini, nak memilih itu, nak memilih ini. Tapi yang sesetengah golongan ni agak bernasib baik sebab dekat Hungary ada banyak lebihan vaksin. So mereka boleh memilih. Contohnya macam minggu ni adalah minggu untuk bagi vaksin Pfizer. So mereka akan daftar untuk minggu ni. Siapa yang nak AstraZeneca minggu depan. Siapa yang nak Sinopharm mungkin pada tarikh-tarikh sekian-sekian. So kata itulah di antara kata perkara yang menarik dekat Hungary sebab kita ada lebihan vaksin tu. So jadinya ada setengah kawan saya yang memilih Sputnik V sebab mungkin dia ada buat research sikit tentang vaksin Sputnik V. So dia nak Sputnik V. So itu antara kawan-kawan saya yang memilih. Tapi macam saya tak ada pilihan. Saya kena ambil Pfizer. Sebab masa tu saya antara yang pertama, saya antara orang yang ke 365,000. So kata antara yang pertama dapat vaksin. So saya tak boleh pilih. Saya datang, dia orang kata okey awak akan dapat vaksin Pfizer. So saya hanya ambil. Tapi yang pada kawan-kawan saya yang lain ni yang bukan non-medical student, mereka ada peluang untuk pilih vaksin. So jadinya kata penerimaan vaksin tu bukanlah semua tak terima, ada yang jenis yang ambil je sebab mereka nak apa yang mereka nakkan ialah herd immunity. So ramai yang sudah faham, tentang konsep vaksin. Bukanlah jenis-jenis vaksin tapi kita perlu ambil vaksin tu untuk herd immunity. Kata komuniti kelompok itu yang nampaknya penduduk dekat sini lebih nampak kepada herd immunity berbanding dengan perasaan nak pilih jenis vaksin. So kata itulah dia sedikit pencerahan tentang penerimaan vaksin dekat sini. Bukanlah kata semua pun nak pilih-pilih tapi nampaknya dekat sini terima apa jenis vaksin, yang penting ialah herd immunity. Setakat pagi ni kan di Hungary dia pemberian vaksin ini masih lagi dikawal oleh kerajaan ataupun dah boleh pergi kat mana-mana klinik boleh suntik ikut kita punya suka. Okey, macam yang hari tu kerajaan yang tekankan program imunisasi ni, mereka yang suruh rakyat datang vaksin.
orang bagi email macam tu. Tapi sekarang ni mereka dah mula slowkan kata program vaksinasi tu, dan tugas rakyat pula untuk datang sebab diorang dah capai target yang mereka inginkan. So kata sekarang ni lebih kepada rakyat sendiri, dan macam yang saya katakan tadi, sekarang kerajaan lebih fokus kepada kanak-kanak umur 12 tahun ke 17 tahun, tapi di bawah dia buat fasa by fasa lah. Dia buat fasa. Ya, betul. Fasa tu sama macam dekat Malaysia. Macam Malaysia juga. Yes, betul. Dia bermula dengan frontliner, kemudian warga emas 60 tahun ke atas, kemudian fasa 45 tahun ke atas dan seterusnya. So bila yang kategori dewasa ni dah habis diberi, ataupun boleh katakan hampir 100% sudah diberi, mereka mula turunkan kepada umur 16 dan 17 tahun pada bulan 5 hari tu. Dan sekarang ni diorang turunkan lagi kepada umur 12 tahun ke umur 15 tahun. Dan ada juga anak-anak kepada rakyat Malaysia dekat sini yang dah ambil pun vaksin Pfizer. Ada juga yang kata yang rakyat kita dekat Budapest umur 12 tahun, ada anak mereka ni umur yang berumur 12 tahun dan 15 tahun yang ambil vaksin Pfizer, tapi itu mesti kena mendapat kebenaran daripada ibu bapa dan kehendak daripada kanak-kanak tu sendiri. Dia tak ada paksaan, tapi untuk yang dewasa mesti kata yang paksa rela tu, tapi untuk kanak-kanak tak ada paksaan dan tak ada kempen untuk vaksinasi kepada kanak-kanak. Macam tu. Okey, Putri, kita ada soalan lagi. Ramai berminat ni nak bertanya. Daripada Amran Umar, mohon pencerahan daripada Puan Putri tentang keberkesanan pelbagai jenis vaksin yang ditawarkan di negara kita sekarang. Saya dapat vaksin Sinovac. Maknanya dia tanya pasal Malaysia pula. Tak apalah, kalau Putri nak respon, mungkin ada kaitan dengan Hungary. Dia nak tanya. Silakan. Boleh tak kata balik kepada yang soalan tadi tu, saya nak baca semula tentang yang Sinovac. Sebab yang yang tentang keberkesanan ni, dia ada pelbagai kajian. Apa yang saya baca, sebab ramai yang lebih diurut-urutkan Pfizer dan Moderna adalah vaksin terbaik. Tapi apa yang kita sekarang nak adalah kita nak capai kelompok, kata immunity kelompok. Bermaksud tanpa kata herd immunity ni, bukannya sekadar nak pergi ke Mekah, bukannya sekadar nak melancong ke luar negara, tapi nak rentas daerah pun tak boleh. So sekarang ni saya tak boleh nak katakan vaksin mana yang bagus, sebab apa yang WHO dah keluarkan hari tu guideline, bila vaksin ni lebih pada 50% dia punya dia kata keberkesanan tu sebagai langkah pencegahan, itu adalah cukup bagus dah kepada kita untuk kita bina kelompok immunity itu. So tentang keberkesanan ni, ambillah vaksin jenis apa pun, yang penting kita nak bina herd immunity. Itulah kata jawapan saya, sedikit ulasan tentang yang soalan itu. Okey, menarik jawapan dia. Umpama macam ni lah sahabat-sahabat. Umpamanya ialah konsep yang kita selalu tagline kita. Kita jaga kita. Tak boleh kita seorang tanpa orang. Tanpa orang kita. Maknanya konsep reciprocal. One for all for one. Ni konsep kongsi gelap lah. Kongsi gelap pun faham konsep ni. Kongsi gelap pun faham konsep ni. One for all for one. Ni kuatnya kongsi gelap punya pegangan dia. Sebab tu dia kuat kongsi gelap ni. Sebab tu kita kena faham begitu. Tak boleh kita seorang saja ambil vaksin dan orang duduk di sekeliling kita tak ambil. Jadi kekuatan kita, kekuatan teamwork bersama. Kita pergi pada soalan seterusnya. Ramai yang minat ni nak bertanya. Daripada Leila Rashid, Latifah Abdul Rashid, mohon sikit perkongsian bagaimana ni dia. Mungkin Putri boleh respon, saya pun boleh nanti saya tambah-tambah sikit. Bagaimana nak menyampaikan mesej kepada yang masih tidak mahu divaksin, info yang lebih mudah untuk mereka fahami. Silakan Putri. Saya rasa pada tahun ni ataupun pada tahun lepas, saya ada tengok program dekat RTM 1, dan program tu tentang kempen vaksinasi, dan dia dihadiri oleh pelbagai kepakaran. Ada doktor yang lebih kepada virologis, dan ada kata para ulama. Saya tak tahu kalau Ustaz ingat, ada satu program tu yang diorang siarkan dekat rancangan RTM 1. So yang seorang tu adalah kata Dr. Azhar, iaitu yang profesor dekat UKM. Dia kata dia punya research tu
dia punya research untuk PhD dia adalah lebih kepada babi. So kata dekat dan dia telah diiktiraf di Malaysia vaksin adalah halal. So saya saya faham ramai yang mengatakan yang vaksin ni saya kata tak nak ada suntikan bahan kimia dekat dalam badan. Yang lebih saya rasa tak masuk akal ialah nak suntik microchip dekat dalam badan. Lepas tu vaksin ni tidak halal. Tetapi apa yang saya bacakan dekat Malaysia, mereka iktiraf vaksin yang sekarang ni diguna pakai dekat Malaysia. Ya betul, dekat forum perdana Ewan Islam. Sebenarnya masa tu saya pun ada. Ya betul, saya ada tengok yang forum perdana tu dan memang saya rasa sangat menarik dan saya rasa kalaulah boleh semua rakyat Malaysia tengok forum perdana tu, itulah sangat pencerahan yang sangat-sangat bagus dari semua pakar dari pelbagai bidang. So kata tentang mesej tu, macam mana yang saya alami dekat sini apabila kami dekat sini bersama-sama, tidak mengira jenis bangsa, tak mengira agama, kami sama-sama ambil vaksin dan sekarang ni kami dah capai pun vaccination rate yang ditarget oleh pihak kerajaan dan pada hari tu 3 bulan 7 2021 baru je 15 hari lepas kami dah tak perlu lagi pakai face mask di sini. Tak perlu lagi pakai face mask di kawasan publik ataupun perlu pakai face mask di kawasan yang bertutup. Itu yang sebenarnya saya rasa saya dan semua rakyat dan juga kata orang dekat Malaysia mahukan. Dan apabila kami dah tak perlu pakai lagi face mask, dah tak ada lagi kata peraturan ataupun SOP, gereja, sinagog dekat sini dah mula dibuka. Dan itu kata orang Malaysia nakkan juga masjid dibuka. So bila kita dah dapat capai vaccination rate tu, kita dah boleh melakukan aktiviti harian seperti biasa. Kita dah boleh nak pergi ke masjid. Dan macam dekat sini hari tu baru-baru ni, bila saya tengok sinagog tu adalah satu tempat rumah ibadat bagi orang Yahudi. Dah mula dibuka. Saya rasa mereka juga nak berdoa kepada Tuhan mereka. Macam tu juga kita sebagai orang-orang Islam, kita nak masjid kita dibuka, kita boleh kata imarah, kata program kata berkaitan dengan Muslim dekat masjid. So jadinya kalaulah kami kat sini boleh sama-sama, tak kira agama, bangsa dan negara yang berada dekat Hungary, boleh sama-sama membantu kerajaan untuk mencapai herd immunity tu, macam tu juga kata orang Malaysia boleh lakukan. Itulah dia apa yang saya ingin kongsikan. Okey, terima kasih. Maknanya sahabat-sahabat yang saya kasih sekalian, bila kita lihat program ni, isu dia bukan program politik. Dan wabak ni bila dia datang, dia tak kira Abu Ustaz tak kena, yang ni tak Ustaz kena, yang ni baik dia tak kena, yang ni minum arak ada mati, tak ada. Kerana benda ni datang dalam bentuk yang umum. Lalu kita ni sebagai rakyat Malaysia yang peka, apa pun beza kita, latar belakang kita, agama kita, maka isu dia ialah isu unity. Kita perlukan kesepaduan kita, kesatuan kita. Sebagai contoh apa yang berlaku pada Malaysia hari ini dengan jumlah yang tinggi, kalau kita bahagikan setiap negeri, maknanya paling tinggi Selangor lah dan KL. Tetapi di sana ada sebab-sebab dia. Antara sebab-sebabnya ialah tidak ada penyelarasan, tidak mengikut apa yang telah diselaraskan peringkat pusat kepada negeri-negeri dalam program PIK ataupun program imunisasi peringkat kebangsaan. Sebagai contoh, saya ambil Pulau Pinang Pulau Pinang bukan duduk di bawah kerajaan Pakatan Nasional, tetapi kerana menerima program ini semua berjalan dengan begitu baik, rate jumlah kes menurun. Tetapi Selangor kerana dia ada program-program dia di samping ada stand sektor yang tidak tutup. Jadi kita kena akuilah benda-benda macam ni. Yang kedua saya nak sebut sahabat, dengan apa yang berlaku pada hari ini, perkembangan yang baik di luar sana, di Saudi kita bawa, di England kita bawa, di Hungary kita bawa, dan saya sangat positif dan yakin bahawa kita sebagai orang Islam, bila Allah menyebut innallaha la yughayyiru ma biqaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim, maknanya Allah tak mengubah nasib kita sehingga kita yang mengubah nasib kita sendiri. Surah Ar-Ra'd ayat yang ke-11. Maksudnya di sini Allah bukan suruh kita ini berserah bulat-bulat. Dalam Islam kita dah kupas, termasuk forum perdana disebutkan tadi, memang kita dah kaji, dah kupas, dan dia ada badan-badan yang berautoriti.
pada agamanya, pada kesihatannya. Kita bukan nak doktor ataupun farmasis yang cerita dekat warung Cik Leha. Kita bukan nak ustaz yang sembang kat warung kopi dekat kedai Pak Yeh. Tetapi orang yang ada autoriti, yang ada tim, dan kita gabung jalinkan di antara doa, di antara tawakal, di antara usaha, di antara asbab, dan mereka-mereka inilah mereka-mereka yang kita letakkan sebagai orang yang boleh kita harapkan dalam sebuah negara. Tak kiralah negara tu negara apa, kerana perkara ini sangat-sangat penting. Sahabat yang saya kasih sekalian, dalam hal ini, sebab itu saya tak kisah. Tim kami, kalau orang nak kata saya ejen Yahudi, saya tak kisah. Kerana apa? Kerana saya sangat yakin dengan post saya yang lepas, yang orang tembak macam-macam, saya tak jawab, saya tak respon kerana orang tengah marah dan sebagainya. Tetapi saya sangat yakin dengan perkembangan yang ada, dengan kejayaan kempen-kempen yang kita lakukan, dan bila orang ambil dan terus ambil vaksin ini, saya sangat yakin usaha ini dengan ketentuan daripada Allah, kita akan dapat apa yang dapat diperolehi oleh sahabat-sahabat kita di negara-negara yang lain yang telah berjaya dengan ikhtiar dia. Lalu kalau kita tengok dalam ibadah kita yang duk marah masjid tutup, apa usaha kita nak buka masjid? Kita yang marah tak dapat pergi kuliah fizikal, apa usaha kita untuk pergi kuliah? Kita yang marah satu keluarga dapat panggilan haji, tiba-tiba tak boleh pergi sebab COVID-19. Apa usaha kita untuk melihat Kaabah, untuk kita pergi bertawaf, bersa'i, kita duduk di Arafah, kita dapat melakukan ibadah-ibadah yang termasuk dalam rukun Islam yang 5. Maknanya kita ni sahabat-sahabat, kadang-kadang kita cerita benda yang kadang-kadang menceritakan hal diri kita tanpa usaha. Benda ni cukup dimarah dan tak disukai oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Kemudian saya nak ambil satu hadis lagi daripada Anas bin Malik radhiyallahu anhu, anna rajulan atta Rasulullah sallallahu alaihi wasallam faqala ya Rasulullah ursilu naqati wa atawakkalu am aqiluha wa atawakkal, qala bal iqilha wa tawakkal. Datang seorang laki-laki berjumpa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wahai Rasulullah, aku biarkan unta aku, kemudian aku bertawakal, ataupun aku nak ikat dia dulu. Lalu Nabi jawab, bal iqilha wa tawakkal. Kamu ikat, barulah kamu bertawakal. Jadi kalau kita rasa unta kita nak bagi selamat, kita biar dia berjalan. Itu konsep tawakal yang salah. Itu konsep berserah yang tidak bertepatan dengan apa yang Nabi ajar. Lalu Nabi kata, yang betulnya iqilha. Kamu ikat dulu unta tu, barulah kamu bertawakal. Barulah kamu berdoa. Barulah kamu berserah kepada Allah setelah kamu berusaha dan berikhtiar. Dalam kerangka yang kita nak capai pada hari ini, vaksinasi ini merupakan satu proses ikhtiar. Dan ikhtiar yang kita nampak ada sumber dia, ada sandaran dia daripada pandangan hukum pihak yang berwajib, yang kita lihat di sana ada kaedah Quran, ada hadis, ada kaedah-kaedah qawaid fiqhiyah. Yang keduanya daripada pihak yang disebutkan fas'alu ahlal zikri in kuntum la ta'lamun. Tanya pada orang yang pakar kalau kamu tak pakar. Dalam hal ini pakar-pakar perubatan, dia membentangkan apa kajian, apakah kejayaan, apakah kemungkinan, berapa peratus, benda yang predictable, benda yang achievable, yang boleh dicapai. Dan benda itu juga menjadi sandaran kepada meletakkan sesuatu hukum. Dan dalam hal ini, kita melihat kita ada sandaran. Sebab itu, program-program yang kita buat, insya-Allah, program-program yang insya-Allah bersandarkan kepada apa yang kita nak capai ini, dia ada asas. Dan kita nak lihat lagi, ada soalan lagi daripada Ustaz Nik Bakri Al-Fadhil Al-Ustaz. Assalamualaikum Ustaz. Berapa peratus kesan sampingan setelah vaksin? Sebab ada setengah di kalangan masyarakat yang alergik ubat dan lain-lain. Boleh, insya-Allah. Putri boleh cerita sikit. Okey, untuk pengetahuan semua, saya antara manusia yang mempunyai pelbagai jenis alergi ubat. Saya ada 7 jenis alergi, iaitu penicillin, augmentin, saya alergik kepada Mezolon, Celebrex, saya alergik kepada Stametil, dan saya alergik lagi. Okay, totalnya adalah 7 jenis. Sampaikan kalau setiap kali saya pergi hospital tu,
Kalau saya nak masuk, kalau macam saya nak admit hospital je mesti doktor macam apalah ubat nak bagi dekat dia ni, semua pun allergic. Tapi dan saya pun sebagai seorang manusia biasa, walaupun saya seorang medical staff, saya faham tentang vaksinasi, saya faham apa itu COVID, tapi saya sendiri ada perasaan takut sebab antara 7 jenis alergi ubat ini, saya pernah alami alergi yang sangat teruk sampai kena masuk zon merah masa saya dekat Malaysia hari tu. Saya jadi tak boleh nak bernafas dan jantung jadi sangat laju. Kata dalam 7 jenis ni saya ada salah satu ubat, alergi ubat tu yang sangat teruk. So jadinya saya ada perasaan takut bila nak ambil vaksin ni sebab saya takut kalau lah saya jadi macam tu lagi. Sebab saya dekat negara orang. Okay, saya tak ada siapa-siapa dekat sini. Saya seorang-seorang. Saya takut juga kalau apa-apa hal jadi macam mana lah agaknya. Tapi saya minta pandangan daripada kawan saya dekat Ireland sebab kawan saya dekat Ireland tu dah ambil. Dan saya minta pandangan daripada doktor dekat sini. Tapi bila kami check, ingredients tu tak sama pun dengan apa yang saya allergic. So dengan yakin 70%, 30% tak yakin, saya ambil dos yang pertama pada 17 hari bulan 2. Tapi nampaknya bila saya dah lengkap dos vaksin Pfizer, dua-dua vaksin tu, saya langsung tak ada side effect. Sampaikan saya rasa macam betul ke dia orang ni bagi saya vaksin? Sebab saya langsung tak ada side effect apa-apa. Walaupun demam ke, sakit kepala ke, rasa lethargic ke, tak ada langsung. Yang kawan-kawan saya pula yang lain yang ada side effect tu. Yang rasa nak tidur, rasa lapar, rasa mengantuk dan benda-benda lain lagi lah. So jadinya tentang peratusan tentang kesan sampingan vaksin tu adalah sangat kecil. Macam mana yang diururkan tentang AstraZeneca dapat blood clot, tentang Pfizer dapat radang paru-paru. Kata mungkin ada setiap ubat ataupun setiap perkara itu ada risiko dia sendiri. Walaupun kita hanya ambil paracetamol ataupun Panadol, ada sesetengah orang yang allergic dengan Panadol sampai bengkak mata, sampai boleh dapat yang alergi yang sangat teruk macam mana yang saya hari tu alami. So dengan ini saya ingin tegaskan yang kesan sampingan vaksin itu hanyalah kecil, tapi kesan sampingan kerana COVID itu adalah lebih besar sehingga boleh mendatangkan kematian. So itulah dia jawapan saya untuk tentang kesan sampingan vaksin tu. Dan tentang alergi ubat, sebab saya sendiri ada 7 jenis alergi ubat. Sampai sampai masuk zon merah. Itu yang memang sangat menakutkan saya lah masa tu. Okey, satu kata tak secara langsung soalan tadi tu testimoni lah. Satu testimoni jawapan cukup. Betul. Sebab saya dengar beberapa doktor pakar yang menerangkan tentang orang yang ada penyakit-penyakit yang kronik, sebenarnya dia kata untuk yang high risk penyakit, dia lebih memerlukan vaksinasi. Dia lebih memerlukan vaksin sebagai protection pada dia yang dia banyak penyakit. Itu maknanya satu benda yang cukup yang kata bila mari Putri jawab dengan pengalaman peribadi itu, satu testimoni yang cukup menarik untuk kita ni. Jadi alhamdulillah menarik soalan-soalan dan sahabat-sahabat. Dan kemudian tadi siapa tadi? Li Pak Ya tadi dia tanya, Putri sana pukul berapa sekarang? Sekarang pukul 5 pagi. Tadi masa saya live tu start pukul 4 pagi. Baru nak mula cerah. Pukul 5 pagi di sana. Ni satu perjuangan pagi. Tadi saya nampak tadi ada soalan tadi. Apa tadi soalan tadi? Saya pernah dengar ada orang bermimpi dia beritahu Rasulullah SAW tentang apa penawar dan vaksin yang sesuai untuk COVID seperti Sumed dan kaedah vaksin yang paling sesuai memotong bahagian tertentu yang dimimpikan seorang pemuda dari Pakistan. Apa pendapat tentang kaedah-kaedah ini dan adakah tidak boleh dijadikan ikhtiar untuk kita daripada antar syakirin? Tak apalah, yang ni biasa jawab. Saya jawab. Adapun saya dah dengar dah cerita ni tentang orang Pakistan yang bermimpi tentang ubat untuk diamalkan. Adapun kita bila cerita pasal mimpi, bermimpi Rasulullah ini perkara yang kita kena faham bahawa ada sepotong hadis mengatakan man ra'ani fil manam faqad ra'ani fa inna syaitana la yatamatsalu bi. Siapa nampak aku dalam mimpi, sesungguhnya dia nampak aku. Sesungguhnya syaitan itu tidak boleh menyerupai aku. Persoalannya sahabat-sahabat, ulama membincangkan adakah kita ni bermimpi mimpi yang baik, mimpi yang soleh.
Sebab mimpi itu pertama datang daripada Allah. Yang kedua datang daripada apa dia? Daripada syaitan. Yang ketiga datang daripada perasaan kita. Sebab tu kita tengok cerita Hantu Kak Limah balik kampung, balik Kuala Kangsar, mimpi Hantu Kak Limah. Perasaan bawa ke dalam mimpi kita. Adapun perkara yang kita sebutkan perkara itu harus, tetapi perkara yang namanya mimpi, kita tak boleh jadikan ia sebagai indikator dalam kita nak menentukan perkara yang besar. Kita tak nafikan bahawa Allah ilhamkan pada orang-orang yang soleh tentang mimpi-mimpi yang baik, tetapi kita nak jadikan ia sebagai satu sandaran, indikator untuk kita jadikan asas untuk kita ambil sebagai satu tindakan. Kita tak boleh kita jadikan ia sebagai peraturan ataupun undang-undang. Hanya bersandarkan kepada mimpi. Kalau kita nak kata dia bermimpi, ini satu keharusan. Tetapi kita tak petikaikanlah mimpi dia tu macam mana. Kerana itu perkara itu tidak mustahil. Adapun kita nak sadarkan dia sebagai peraturan, satu perkara yang cukup berbahaya kalau bersandarkan kepada mimpi. Kerana perkara ini dia melibatkan kajian. Sebab tu orang kata macam mana boleh keluar vaksin sedangkan penyakit itu hujung 2019. Sedangkan bila kita sebut, kita merujuk, kita membaca bahawa bila kata virus ni, kajian mengenai virus ini puluhan tahun yang lampau, 20-30 tahun yang lampau. Cuma bila ada penyakit-penyakit baru ini, itu yang kita sebut, pakar-pakar dia sebut ada modifikasi, ada kajian-kajian tambahan. Jadi sebenarnya kajian bukan buat semalam atau tahun lepas, tetapi puluhan tahun. Lalu ini proses-proses dalam undang-undang saya tengok, dalam perubatan macam kita juga, doktor tak boleh cakap sembarangan. Dia testimoni itu rupanya bila saya baca, testimoni kalau kita bagi pada seseorang, kemudian ada testimoni dia, itu merupakan standard paling bawah. Dia ada gold standard yang paling atas dalam menentukan sesuatu perkara itu verdit ataupun tidak. So benda ini bukan benda yang kita kata mainan, benda yang cukup besar nilainya, satu keputusan yang besar, apatah lagi yang melibatkan polisi kerajaan. Dan sahabat yang saya kasih sekalian, diam tak diam, kita sudah hampir 1 jam lebih bersiaran. Bersiaran. Jadi dalam kupasan yang cukup baik pada pagi ini, saya cukup rasa berbesar hati dan berterima kasih dengan kupasan-kupasan daripada ahli panel dan juga dengan pertanyaan-pertanyaan daripada sahabat-sahabat yang mengikuti program kita ini. Apapun saya terlihat, satu hadis Nabi menyebut, al-hikmatu dalatul mu'min, fahaisu wajadaha fahuwa ahaku biha. Nabi kata kebijaksanaan itu adalah seperti barang tercicir, barang yang hilang, yang tercicir bagi umat Islam. Lalu di mana saja umat Islam dia menjumpai kebijaksanaan, maka merekalah yang paling berhak untuk mengambilnya. Hadis ini cukup menarik untuk kita ambil, kita pegang. Maksud kebijaksanaan kat sini yang kita nak sebut iaitu perkara sesuatu yang membawa kebaikan kepada manusia, membawa manfaat kepada manusia. Dia membawa kesejahteraan kepada manusia. Kalaulah vaksin ini dia membawa kesejahteraan, nescaya ia juga merupakan perkara yang kita panggil kebijaksanaan. Lalu Noran Fauzan dia kata, adakah makanan sunnah seperti madu, habatus sadak dan lain-lain dapat meningkatkan imun, tapi kenapa tidak diwar-warkan? Bagus, saya setuju dengan pendapat ini. Ini sebahagian daripada ikhtiar kita. Maknanya bukan saja penyakit COVID-19, bahkan penyakit-penyakit yang lain. Kalau kita baca dalam kitab Tibun Nabawi, perubatan cara Nabi, konsep Nabi ialah al-wiqayatu khairu minal ilaj. Prevention is better than cure. Jadi makanan sunnah yang disebutkan oleh puan itu merupakan perkara yang menjadi amalan umat Islam. Maka teruskan makan, ia sebagai ikhtiar kita. Di samping kita ambil banyak lagi soalan. Alhamdulillah, terima kasih dan daripada sahabat kita. Terima kasih atas perkongsian dan maklumat yang bermanfaat. Alhamdulillah, terima kasih. Kita dapat berkongsi kebaikan pada pagi ini. Dan sebelum kita pergi, akhirnya kata-kata terakhir, harapan daripada Handri, daripada Putri kepada rakyat Malaysia, khususnya dalam pengambilan vaksin dan doa-doa yang baik, khususnya pada hari esok, pada hari Arafah. Dipersilakan. Harapan saya pada rakyat Malaysia, macam mana saya alami dekat sini, saya pun nak keluarga, rakan-rakan saya dekat Malaysia alami juga, iaitu pembebasan daripada COVID-19 dan juga pembebasan daripada pemakaian face mask. So jadinya patuhi SOP,
pakai face mask sebab kita masih belum lagi menang. So yang macam yang hashtag jaga kita, saya sangat setuju. Dan yang seterusnya beringat pada masa Hari Raya Aidiladha ni, untuk kata sama-sama kita patuhi SOP dan tak terlalu berseronok ketika Hari Raya Aidiladha yang akan datang ni. Kata biar kita menang dulu, lepas tu barulah kita nak buat apa yang kita suka, macam mana yang kami alami di sini. Tentang ucapan raya. Selamat Hari Raya bagi semua. Ini adalah tahun yang keempat saya berada dekat luar negara dan dah beberapa kali raya saya tak raya dekat Malaysia. So jadinya selamat Hari Raya semua. Mohon maaf zahir dan batin. Itu sahaja daripada saya. Okey, terima kasih. Kemudian saya nak wawarkan program-program yang telah disusun atur oleh geng Ustaz untuk program-program yang mendatang. InsyaAllah pada malam ni kita bersama saya forum dengan ahli panel Datuk Dr. Zawawi Yusof dan juga Al-Fadhil Al-Ustaz Salahuddin Muhammad Nasir, dua tokoh yang banyak dan lama terlibat, pengalaman yang cukup panjang mengenai ibadah haji. Dan insyaAllah malam ni kita ada kupasan yang cukup menarik untuk kita paparkan dalam program kita pukul 9.15 malam. Dan bermula esok kita ada program yang cukup besar. Ini dia yang dipaparkan sempena hari Arafah. Bermula kita ada munajat Arafah pukul 4.30 pagi dipimpin oleh Ustaz Safidin Amran. Kemudian ada kuliah subuh yang akan disampaikan oleh Al-Fadhil Ustaz Syakir bin Nur Azli. Kemudian kita ada kuliah duha Ustaz Ahmad Nazri. Kemudian kita ada muhasabah jiwa Arafah pada pukul 11 bersama dengan saya. Kemudian Zuhur kita ada bersama dengan Ustaz Roslan Maisa. Kita ada kuliah Zuhur Arafah. Kita ada kuliah Asar Arafah bersama Ustaz Hanif Jamaluddin. Dan kita ada Maghrib, kuliah Maghrib, iaitu kuliah Maghrib Arafah. Juga kita akan mengambil masa Maghrib kerana kalau di sana wukuf, masuk Zuhur, bahawa kita di sini Asar. Atau kita di sini Maghrib. Maka kita mengambil Maghrib di sini sebagai doa kita bersama yang akan dipimpin oleh Ustaz Nik Bakri Ni'mat bersama kita. Kemudian malam kemuncak kita bersama dengan forum Al-Fadhil Ustaz Ahmad Desuki Abdul Rani dan juga Al-Fadhil Al-Ustaz Ustaz Hamdan bin Muhammad kita. InsyaAllah ini program untuk esok. Dan kami mengharap esok hari yang sangat penting. Hari yang kalau kita gambarkan, saya nak gambarkan kalau Ramadan ia berlaku pada waktu malam iaitu Lailatul Qadar. Pada waktu siang Allah jadikan satu hari dalam setahun jatuh pada 9 Zulhijjah. Hari yang doanya mustajab, hari yang paling banyak Allah memerdekakan hamba-Nya dari neraka. Maka bila? Esok. Maka kita ni umat Islam, jangan lupa besok kumpulkan anak-anak kita, keluarga kita, berdoa ramai-ramai, minta ampun pada Allah. Kita minta Allah ampunkan dosa mak bapak kita, keturunan kita yang baik-baik. Jangan lupa juga kita berdoa semoga Allah mengangkat COVID-19. Kita gabungkan doa kita di Malaysia dengan doa sahabat kita yang berdoa di Padang Arafah esok. Kemuncak daripada kehambaan kita kepada Allah bila kita dipanggil labbaik Allahumma labbaik. Allah memanggil hamba-hambanya dan kita terpanggil apabila Allah jentik kita dengan satu ujian yang namanya COVID-19. Allah nak ajak kita balik mengenal sifat kehambaan kita kepadanya untuk kita terus tunduk kepadanya, mentaati Allah Subhanahu Wa Taala. Terkadang kita lalai dan lupa. Dan jangan lupa esok ada satu puasa namanya puasa Arafah. Yukaffiru as-sana al-madiyah wal baqiyah. Maka dia ampunkan dosa yang telah lalu setahun, akan datang setahun. Maknanya seolah-olah 2 tahun Allah bagi kita diskaun, offer untuk kita merebut hari esok insya-Allah. Ini program-program yang disusun dan sehingga hari Korban, geng Ustaz kita ada program Korban
Kemudian bermula hari Khamis, kita akan meneruskan kerja-kerja kita, penerangan kita bersama sahabat-sahabat daripada Jepun, daripada Holland, daripada Korea dan China dan juga negeri-negeri yang lain sebagai satu perkongsian seperti hari ini. Dan jangan lupa teruskan menyumbang kepada geng Ustaz untuk meneruskan program-program. Dan petang ini insya-Allah saya keluar ni, saya nak pergi menyampaikan sumbangan kepada mereka-mereka yang memerlukan dalam program Sebakul Kasih Geng Ustaz. Dan jangan lupa juga bahawa kita jaga kita. Kita bergerak bersama dalam erti kata lain kerana kasih sayang. Bukan kerana kita minat, bukan kerana kita lebih, bukan kerana kita suka, bukan hobi, tetapi kerana kita sayang. Dan Allah uji geng Ustaz. Baru-baru ni kematian esko geng Ustaz, Ustaz Rizwan Rahmat. Ada juga di kalangan geng Ustaz yang ICU, yang ditimpa COVID-19 dan sebagainya. Ia merupakan ujian daripada Allah, dan bila Allah datangkan ujian, semua pakar kena belaka. Marilah kita rakyat Malaysia bersatu hati dalam menjayakan apa yang kita nak, kita realisasikan kehidupan kita. Kita nak balik jumpa kaum keluarga kita yang kita rindu, yang kita kasih. Mudah-mudahan Allah berkati hidup tuan-tuan, puan-puan muslimin muslimat. Sekali lagi saya ucap terima kasih kepada ahli panel kita sejak pagi tadi pukul 4 pagi bersama dengan kita sehingga setakat ini. Mudah-mudahan Allah berkati hidupnya di sana dan juga di akhirat insya-Allah. Jadi sekali lagi ucapkan terima kasih, sama-sama ucapkan mudah-mudahan Allah berkati kita. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, ya.